Salam sejahtera dan Assalamualaikum. Cikgu Seimas ya, ada dalam talian. Cikgu Seimas boleh dengar saya, cikgu? Salam sejahtera. Ya. Okey. Dengar. Tak apa, bagus. Alhamdulillah. Cikgu, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya sampaikan salam juga daripada Ketua Penyelidik iaitu Dr. Nur Faizah ya. Jadi tujuan kita untuk temu bual ni, kami ingin mendapatkan beberapa maklumat tambahan lah ya. Maklumat pun dah sedia ada. Cuma untuk Cikgu Seimas ni kami perlukan peranan sebagai ibu bapa. Ya, ibu bapa. Saya faham Cikgu Seimas juga adalah guru. Kami telah temu bual entiti guru. Jadi kami hari ini Cikgu Seimas kami akan temu bual dari aspek ibu bapa lah ya. Sebagai ibu bapa kepada anak-anak orang asli ni, apakah sebagai ibu bapa lah, sebagai Cikgu Seimas sendiri dan juga ibu bapa yang berada di luar sana, apakah cabaran utama dalam bidang pendidikan sebagai ibu bapa? Okey, cabaran sebagai dari sudut ibu bapa lah kan. Okay. Anak nak pergi ke sekolah. Okay. Kalau saya dekat kawasan Tapah ni, saya dekat Pekan kan, jadi mungkin tak ada masalah. Tapi saya mewakili lah Ya, ibu baik. bapa, Kami perlukan. mewakili ibu bapa yang di kampung tu. Mungkin salah satu cabaran dia adalah pengangkutan dan untuk pergi ke sekolah dan juga keadaan tempat tu lah yang kadang-kadang ada pelajar yang duduk pendalaman dan duduk jauh di pos-pos, dia kena keluar naik van, lepas tu dia kena lepas turun dari van dia kena tukar naik bas pula. Ada yang keadaan macam ni lah, terutama di Batu Tujuh. Batu Tujuh, Kuala Luar tu, ada yang duduk yang dalam, jadi dia ada kena naik 2 pengangkutan. Lepas tu cabaran dia juga sebab dia orang kena bangun awal pagi. Seawal 4 pagi kalau yang nak tukar 2 kenderaan ni lah kan. 2 pengangkutan ni kena bangun awal pagi. Ini mungkin juga menyebabkan budak jadi motivasi nak pergi ke sekolah tu dia kurang. Mereka dah keletihan. Merasa letih lah. Lepas tu diorang balik pun kadang-kadang kalau yang tingkatan 5 ni dia mungkin ada kelas tambahan. Kelas tambahan tu diorang terpaksa naik bas 6.45. Kalau biasa bukan bulan puasa ni kan, diorang kena naik bas pukul 6.45 sampai di rumah lebih kurang pukul 8, pukul 9 macam tu lah. Jadi esok pagi pun kena bangun pula kan. Jadi di situlah menyebabkan budak-budak tu pelajar ni mungkin dia rasa nak pergi ke sekolah tu motivasi dia kurang lah. Dia sebab keletihan tadi. Lepas tu kemungkinan kerja sekolah yang tak dapat disiapkan dalam masa yang diperlukan oleh cikgu. Jadi diorang bila tak siap jadi satu alasan lah tak nak datang ke sekolah kadang-kadang lah. Itulah alasan. Cabarannya lah dari segi pengangkutan. Selain daripada itu cikgu, ni daripada ibu bapa juga, bagaimana macam Cikgu Saimah dah berjaya, dah jadi guru kan, ada sebahagian besar ibu bapa mungkin mereka pun sendiri tak boleh nak tulis baca kan. Jadi ibu bapa begini, cabaran mereka tu, apa cabaran yang getir untuk mereka?
Selain daripada mereka menghadapi cabaran nak menyediakan kemudahan anak dia pergi sekolah kan, tetapi untuk diri dia sendiri tu nak bantu anak dia tu. Apa cabaran ibu bapa ni? Satu yang saya nampak, pelajar-pelajar di sinilah, terutama pelajar orang asli, ada yang mendapat keputusan yang bagus kan, tetapi ibu bapa takut nak menghantar diorang untuk belajar tinggi disebabkan diorang mungkin takut dari segi kewangan juga. Diorang tak dapat pendedahan, mereka tak dapat pendedahan macam mana nak dapatkan sumber kewangan itu untuk membiayai pelajaran di peringkat yang lebih tinggi lah kan. Mungkin ibu bapa yang yang masih yang duduk di kampung, dia masih tak sedar lah ataupun dia tak tahu JAKWA ada menyediakan kalau kita nak belajarkan, tapi ada yang parent yang mungkin tidak ambil tahu lah ataupun tak nak ambil tahu. Ini menyebabkan mungkin pelajar kita tu tak dapat nak melanjutkan pelajaran. Setakat yang saya nampak di sinilah, ada yang pelajar yang bagus tapi dia mak bapak yang tak nak ambil tahu ataupun tak tahu sebab tak dapat pendidikan kan. Itulah antara cabaran lah yang ibu bapa dia kadang-kadang pun dia nak anak dia berjaya tapi dia pun tak tahu salah mana dia nak pergi. Okay, baik. Bagi macam pada pandangan cikgu, pengalaman cikgu yang bersama dengan kelompok ini, ialah bagi ibu bapa yang menghadapi cabaran ni lah. Sebab mereka ni nak bantu tetapi diri sendiri pun tidak ada keupayaan. Mereka bukannya ada itu yang macam cikgu kata lah, memang tak mahu tu kita susah nak bantulah. Tapi ada ibu bapa yang nak bantu tapi dia tidak diri dia tidak ada kemampuan dari segi pendidikan, dari segi yang jadi pada pandangan cikgu, apakah yang kita boleh buat untuk apakah yang boleh kami bantu atau pihak luar bantu untuk ibu bapa yang begini? Okey, pertama kita tengok pada pertama JAKWA lah sebab dia memang tugasan dia punya bidang kuasa dia pun memang untuk menjaga kebajikan orang asli kan. Jadi saya rasa JAKWA kena banyak buat program-program di kampung-kampung orang asli bagi pendedahan kepada ibu bapa lah. Terutamanya ibu bapa yang macam Puan cakap tadi yang tiada keupayaan padahal dia nak tapi dia tak tahu kan. Okay. Seterusnya saya rasa pihak-pihak dari IPT lah, IPTA ataupun IPTS kena turun juga ke kampung-kampung orang asli untuk beri pendedahan juga kepada murid ataupun dan ibu bapa lah, bagi pendedahan awal lah. Bukannya maksudnya masa tingkatan 5 tu baru nak turun apa semua kan. Bagi pendedahan awal kepada murid-muridnya dari tingkatan 1 lagi supaya pelajar ni dia ada hala tuju dia, ada matlamat dia. Kalau kita dah bagi dah lewat tau, bila dia tingkatan 5 dia baru nak terfikir. Kadang-kadang dia tak tahu nak pergi ke mana, ke arah mana. Tapi kalau kita buat dari awal, maksudnya dari tingkatan 1, budak tu dia dah ada hala tuju. Sebab pelajar kita, pelajar asli kita ni dia bukan jenis yang orang kata kita dia set hari ni kita buat, hari ni je dia ingat dalam fikiran. Dia short memory. Esok hari ni kita bagi tahu pun esok dia dah lupa macam tu. Kalau dalam kalau kita mengajar dalam kelas pun kena ulang banyak-banyak kali lah macam tu. Jadi kan bagi saya harap IPTA atau PTS buat program di kampung-kampung orang asli bagi pendapat pada pelajar yang dari tingkatan 1 ni lah supaya dia dapat menentukan hala tuju dia nampak dari awal lagi. Macam tu. Baik. Maknanya kan kita dapati bahawa ada keperluan lah ya macam kursus parenting sebenarnya kan, betul tak? Ya. Sebab kita nampak di luar pun ibu bapa walaupun mereka ni dah berpendidikan tapi mereka pun pergi kursus parenting sebab nak tahu kaedah, nak membantu anak. Mungkin perkara ini juga pada pandangan cikgu apa yang cikgu sebut tadi tu perkara beginilah yang diperlukan. Adakah perkara begini yang diperlukan untuk ibu bapa orang asli? Ya, sebab walaupun ada yang sekarang macam kita tak katalah kita dah masih
sekarang maksudnya masih tak ada pendidikan, maksudnya sekarang pun kita dah moden sikit kan, Betul. maksudnya kita Ha. dah ada pendidikan, lepas tu kita pun dah boleh tengok media Mm, sosial, ada ibu bapa yang mm, alert lah benda-benda macam ni kan. mm, Tetapi ada juga yang ibu bapa dekat kampung-kampung tu yang masih mm. juga Ya. yang tak mendalami lah benda-benda Mm, yang macam ni kan, dia tak tahu tentang media sosial ni. Ada juga yang mm, kadang-kadang tu ada juga yang telefon yang tak canggih kan, tak tahu juga. Jadi bila ada secara bersemuka mm, lagi lebih mudah untuk diorang memahami lah. mm, Tapi mm. kalau kita buat kursus ke apa, mestilah ada bantuan daripada mungkin kita boleh bawa mana-mana uh, pelajar orang asli ke ataupun yang lain lah, atau siapa-siapa lah yang boleh berkomunikasi dengan masyarakat orang asli ni. Dia Betul. untuk dia senang Mm, bila dia nampak ada kaum dia, dia berani betul, dia berani. berani sikit. Ya. Jangan kita pergi tu macam kaum Melayu je kan, dia datang je kan, Betul. dia tak berani lagi, Ya, dia ya, susah ya. kalau nak masuk dia kampung ni, dia mesti kena Berani. ada. Baru Dan dia dia berani biasa. nak. Ha. Dia biasa, dia tahu oh ni ada kaum saya kan. Jadi boleh bercakap ke apa ke, dia baru boleh mengeluarkan dia punya pendapat ke apa, dia boleh. Macam tu Itulah lah bagi sebab pendapat saya lah. yalah, kalau kita lihat kita banyak fokus sebab kita hari ni bercakap tentang ibu bapa, kita banyak fokus pada anak-anak ni dekat sekolah, dah cikgu-cikgu fokuskan ya, tapi ibu Hmm. bapa ini di rumah macam saya katalah, ibu bapa yang nak menolong anak tapi dia tak ada, jadi kita nak bantu ibu bapa beginilah. Hmm. Pada pandangan cikgu, andai katalah kita membuat contoh ya, kadang-kadang kita bawa keluar anak-anak untuk lihat luar, tapi kita Ya, terlupa nak bawa ibu bapa itu. ya, Ada ya. kan, Betul, kadang-kadang betul. macam tu kita, yalah mungkin macam puan Saimah kata, cikgu katalah kan, mereka ni pemalu, tapi yalah program itu sendiri pun kena maksud saya program tu perlu, tapi mungkin kaedah tu mesti yang mesra dengan Ya. keadaan mereka lah. Jadi pada pandangan Cikgu Saimah, adakah program membawa ibu bapa ini, ya, kita nampak kita selalu bawa budak kan, Hmm. anak dia Ya. balik cerita, tapi maknya, ibu bapanya, ya, kita tahu kan mereka nak pergi hospital, mereka pergi sendiri, mereka kan Hmm. dia cabaran tu sebenarnya, dia dah pemalu, bukan sifat ada Hmm. pemalu dia, kan bukan sifat pemalu, itu memang nature dia Ya, ya, sebenarnya, ya. dia pemalu, memang kadang memang dah jenis dia macam tu kan. Cuma Hmm. kita je nak paksa dia ikut cara kita, sebenarnya itu Hmm. memang dia kan. Jadi kita nak Hmm. sesuai, betul maksudnya kami ni cuba nak faham lah kan, adakah program begini cikgu rasakan ya, yang ibu bapa ni kita juga bawa pendedahan, bawa mereka keluar, terangkan tentang pendidikan ya, adakah Hmm. benda ni boleh dilakukan sesuai atau akan mendapat tentangan. Saya takut juga kadang kita mencadang tapi benda tu tak sesuai kan. Pada pandangan cikgu macam mana? Hmm. Uh, Pada pandangan saya rasa sesuai dan boleh dilaksanakan lah, dijalankan. Contohlah kalau kita nak bawa, Mm-mm. kita nak dekat lagi Ya. pelajar-pelajar ni dengan untuk dia nak sambung belajar, boleh bawa lah ibu bapa Ya. dengan anak dia pergi ke melawat UU kan, yang Ya. Itu maksud IPTA atau saya. IPS lah, yang mana-mana yang terpilih kan. Ah. Jadi sekurang-kurangnya dia orang nampak lah kan, Ah. inilah bila dah habis belajar ni kita boleh sambung belajar di sini. Jadi mungkin dia punya ibu bapa tu, dia punya fikiran dia lebih terbuka lah. Ah. Dia dia boleh terima. Kadang-kadang ada juga ibu bapa yang Ya. tak benarkan anak dia belajar, sambung Hmm. belajar. Bukan Hmm. mungkin tadi ada kata tadi disebabkan kewangan, saya tu salah satunya lah kan. Ya. Mungkin satu lagi Ah. mungkin dia punya macam tradisi dia tau. Dia tak nak anak dia keluar dari Hmm. kampung tu. Ah. Macam tu. Dia tak nak anak dia berjauhan dengan dia. Sebab Ah. ada ibu bapa ni dia ibu bapa orang asli lah. Dia kadang-kadang dia terlebih take care untuk Ah. anak dia. Dia takut anak dia kena Ya. dibuli lah. Dia takut Ah. anak dia nanti banyaklah dia punya Ya. persepsi dia tentang orang luar ni. Kebimbangan lah.
pada nampaknya daripada ini kita nampak bahawa kepada anak-anaknya, tapi ibu bapanya mungkin ada tapi mungkin perlu ditingkatkan ya. Mungkin ada sebab kami bercakap dengan cikgu dari SK Kenang rasanya. Rasanya cikgu saya mahu kenal kot, Cikgu Zeti. Cikgu Zaiti tak kenal. Cikgu Zeti di sekolah mereka memang dah ada program di mana ibu bapa dibawa ke sekolah. Bukan bawa sekolah, ibu bapa boleh datang ke sekolah. Memang ada kelas untuk ibu bapa. Ibu bapa yang nak belajar membaca Oh, memang mereka kedap buat. ya? Ya dia. Program kedap kot? Kedap? Ya betul. Ya betul. Yang untuk Jadi ibu kat bapa sekolah datang kat sekolah, diorang belajar ni lah, untuk belajar bantu anak diorang kan? Diorang belajar belajar dan bantu anak diorang untuk buat kerja sekolah. ya. Bukan tiada, sudah ada, cuma mungkin perlu ditingkatkan lah ya. Di Untuk sekolah rendah saja kedap tu. itulah Dia yang di sekolah menengah dia tak ada. Di sekolah rendah saja ada kedap yang dan diberi bayaran lah ibu bapa yang ingin masuk kelas tu kan. Diberi bayaran insentif supaya juga. diorang boleh belajar dan menguasai kemahiran 3M tu. Lepas tu diorang boleh bantu anak diorang untuk buat kerja sekolah lah yang simple-simple lah kot rasanya kan. Saya rasa itu satu yang sangat baik lah kan. Maksudnya program dah ada, mungkin kena tingkatkan lagi. Maksudnya itu bagi program yang ibu bapa yang nak keluar bagi sekarang ni kita melihat ibu bapa yang tak nak keluar langsung tu. Mungkin kita yang kena bawa dia keluar sekejap-sekejap kan. Ya, dia fikir dia kalau nak bawa keluar dia kan dia kalau yang kampung ni, orang kampung ni dia fikir duit. Itu je kan. Dia fikir duit je. Kalau kita bawa itu secara macam semua disediakan, kemungkinan dia ikut jugalah. Dia ikut juga ya. Dia ikut juga. Baik. Jadi Sami dapat fahamlah maksudnya aspek ibu bapa ni kita perlukan tu. Selain daripada keadaan itu cikgu, apa lagi dari aspek ibu bapa yang cikgu nak rasakan yang perlu bantuan? Selain daripada kita katakan mereka perlu bantuan daripada dari segi menyediakan anak-anak fizikal lah, anak-anak nak pergi sekolah, duit, baju apa semua. Selain daripada tu bantuan daripada keupayaan diri mereka kan. Ada tak bantuan bentuk lain yang ibu bapa ini perlukan? Apa ya tadi kita kata nak bawa diorang pergi bersama-sama kan. Untuk ni lepas tu kita ada kursus lah kan dekat kampung-kampung. Kursus, bawa keluar kursus. Apa lagi yang kita nampak yang maksudnya adakah kita perlukan macam dalam kelompok dekat, yalah mereka duduk dekat-dekat macam ada persatuan ibu bapa yang tak ada kaitan dengan mereka saja sendiri kan dalam komuniti mereka tu sebab mungkin perlu yalah macam kami daripada IPTA ke penyelidik-penyelidik perlu pergi ke sana untuk fahamkan mereka perlunya ada persatuan dalam komuniti mereka lah. Macam yang kalau macam ibu bapa, katalah ibu bapa yang kedap tadi, dia belajar anak dia. Mungkin dia boleh panjangkan ilmu tu, dia ajar anak jiran. Yang dia jadi satu komuniti lah. Jadi pada pandangan cikgu macam mana kalau kita laksanakan perkara begini cikgu? Boleh juga kalau macam kalau dalam komuniti tu ada yang kadang-kadang mungkin dia dalam komuniti tu ibu bapa yang terutama yang muda-muda lah kan. Diorang tak adalah nak kata tak pandai, sebenarnya ada yang pandai. Mungkin juga macam kita boleh buka kelas macam dalam cakap tadi komuniti. Dalam komuniti tu lah kita buka kelas. Tapi tak tahulah macam mana nak dapatkan sumber kewangan tu untuk itulah nanti kita itu yang kita dekat sini peranan Jakua kembali lah kot. Sebab yang ni dalam komuniti kan kita boleh buatkan perkara itu di mana kita buat macam dia macam kalau kita cikgu-cikgu kan kita ada PLC kan, betul tak? Jadi kita sekarang kita buat PLC untuk mereka lah. Maksudnya secara tak formal sebab
sebab apa saya dapati, saya cuba faham kan, saya cuba faham komuniti ni, mereka lebih selesa lah kalau dalam komuniti mereka kan, cara mereka sendiri. Sebab macam saya rasa kan, contoh saya bagilah cikgu kan, bila saya kata keselesaan tempat asrama pun, kita rasa benda tu selesa, tapi pada mereka keselesaan kita definasi selesa tu tak sama. Betul tak cikgu? Betul, betul, Macam betul. macam pada dia kita rasa bertilam, berbantal, ini selesa. Pada dia bukan itu. Pada dia selesa tu ialah kebebasan. Kan, kebebasan untuk bergerak, kebebasan dia dah biasa berada di luar kan. Tiba-tiba kita hadkan dia dalam ruang lingkup dalam satu bilik. Jadi itu kita cuba faham lah, maksudnya kita cuba maksimumkan tu lah. Jadi pada pandangan saya, jadi cikgu bersetujukah kepada perkara yang macam tu? Maksudnya dalam komuniti tu kita timbulkan maksud cikgu pun ada maklumkan ibu bapa yang muda-muda ni mereka mungkin nak memulakan mereka rasa macam yelah nak bercakap dengan orang tua, tapi kalau macam kita masuk, kita katakan adakan kursus kan, kita katakan boleh buat, adakah perkara begini antara yang boleh kita laksanakan cikgu? Saya rasa boleh lah, sebab perkara macam ni baik kan. Kalau macam saya cakap tadi, ada yang antara dia orang yang ada pendidikan yang sebenarnya pandai tapi dia tak sambung belajar kan. Orang-orang macam ni kita nak cari, kita bagi dia untuk bagi dia kursus ke apa ke, atau macam buat apa sesuatu dia jadi mentor-mentee lah. mentor-mentee, kita bagi dia buka kelas untuk budak-budak buat kerja sekolah ke kan. Dia ada masa lah untuk budak-budak tu buat kerja sekolah, dia jadi sebagai pemudah cara lah untuk budak-budak ni kan. Sebab kadang-kadang betul jugalah kalau kadang-kadang ada macam saya cakap, parent yang tak nak ambil tahu tentang pelajaran anak-anak ni kan. Anak-anak ni terabai, dia tak buat kerja sekolah apa semua kan. Tapi kalau kita buat satu tempat, kejiranan dia lah. Anak-anak ni mungkin dia ada kawan-kawan dia kan, dia semangat dia mungkin lain sikit dalam komuniti tu lah kan. Dia ada kawan nak buat kerja kan. Okey, kalau kita tak dapat 10 pun dapat 5 pun jadilah kan macam tu kan. Sekurang-kurangnya kita mulakan macam kita contoh bukannya kita katakan benda tu kita mesti buat waktu sekolah, macam budak balik sekolah pun dah letih, mungkin dapat buat satu hari Sabtu saja. Dalam 2 minggu sekali hari Sabtu, maksudnya ada kan. Budaya tu dibudayakan. Betul-betul. Lepas itu saya rasa ada juga cadangan perpustakaan mini dibuat. Perpustakaan mini di kampung-kampung orang asli ni. Setakat ni saya tak jumpa lagi lah. Perpustakaan tu diwujudkan di kampung-kampung orang asli ni. Saya kira itu boleh saya memang bacaan ni memang bidang saya, tapi kajian ni tentang menulis kan. Tapi kalau dia tak boleh baca, samalah dia tak boleh nak menulis kan. Dia bergerak serentak, dia tak boleh nak dipisahkan kan. Boleh. Jadi bermakna cikgu, kalau macam dekat dalam komuniti yang duduk setempat kan, saya kena fahamkan kami juga dari segi rumah mereka ni, mereka kalau macam betul-betul kampung dalam, mereka memang rumah yang bina sendiri kan, bukannya macam yang disediakan, betul cikgu? Ke macam mana? Rumah ada yang dibina sendiri, ada yang memang diberi oleh bantuan daripada JAKWA lah, PPRT kan, macam tu. Memang ada lah. Sekarang pun kalau tapi ada jugalah rumah kampung tu, ada jugalah yang masih pakai rumah kampung kan. Ada yang memang yang diberi pun bukannya keseluruhan, dia macam dalam satu kampung tu dia bagi dalam 5 orang, 3 orang, tiga keluarga. Jadi kan cikgu, dekat kawasan komuniti tu sekurang-kurangnya ada tak dewan ke tempat mereka? Ada. Kalau macam contoh kita nak cadangkan macam tadi kan, kita nak katakan komuniti tersebut, tapi untuk fasa ranah tu adalah ya? Ada dewan, adalah. Ada yang ada yang tak ada. Ada yang kalau adalah setengah ada setengah tak ada. Baik, okey. Terima kasih cikgu. Sekarang kita dah rasanya
entiti ibu bapa dah selesai cikgu. Saya rasa soalan sebab kami ni mengalami kesukaran untuk sebab kami pun bahasa tak sampai nak berinteraksi dengan Tok Batin. Jadi sekarang ni kita dah habislah peranan cikgu sebagai mewakili ibu bapa tadi. Sekarang, dan cikgu pun memang ibu bapa jugalah kan, Ya, sebab ya, ada ya. anak juga kan. Ya. Tapi sekarang ni saya nak mulakan sedikit, nak tanya sedikit lah tentang peranan Tok Batin dan kalau apakah cabaran Tok Batin tu sendiri, sebab kami difahamkan bahawa Tok Batin dalam komuniti orang asli adalah mereka yang paling dihormati. Jadi kalau Tok Batin cakap yes, dia jadi yes kan. Kalau Tok Batin kata no, dia jadi no. Jadi di situ kita nampak institusi Tok Batin tu sendiri. Macam mana kita, sebab kita banyak cabaran kan. Macam mana kita nak cadangan cikgu, institusi Tok Batin ni bagaimana kita boleh pertingkatkan dia supaya kalau kita nak buat program kita, sebab apa, kalau tidak kita pun ada kekangan untuk memahamkan Tok Batin, betul tak? Macam tambah sebab kekangan bahasa lah kan, satu kekangan bahasa. Jadi pada cikgu, institusi Tok Batin ni apa yang kita boleh laksanakan untuk mempertingkatkan dari segi aspek pendidikan anak-anak asli ni. Okey, peranan Tok Batin. Okey, untuk peranan Tok Batin ni pun, Tok Batin ni pun dipilih oleh komuniti tu sendiri. Tetapi kita kena faham, ada yang Tok Batin yang dipilih pun tidak tahu membaca dan menulis. Jadi itu salah satu sekejap ya. Cabaran lah. Boleh. Okey, apa tadi dah lupa dah. Tok Batin yang cabaran ni Tok Batin yang boleh tak tahu membaca dan menulis. Ada Tok Batin yang sebegini, dia agak sukarlah kita nak kalau apa, mungkin dia hanya bagi pandangan sahajalah, tapi kalau untuk menulis, membaca dia tak boleh. Tapi diorang ni selalunya Tok Batin ni banyak jugalah macam Cakwa panggil untuk menghadiri kursus-kursus untuk memantapkan lagi lah dari segi kepimpinan diorang. Kepimpinan dia memang ada. Adalah daripada Cakwa memang adalah. Cuma dari segi komuniti tu sendiri tak ada. Maksudnya dari tindakan, maksudnya dari Tok Batin tu kan, ada banyak Tok Batin kan setiap kampung tu kan. Tapi diorang ni macam tak nampak lah ada macam aktiviti yang untuk merapatkan diorang tu dan meningkatkan kemahiran diorang dari segi mungkin dari segi kepimpinan lah. Tak ada lah, saya tak nampak lah kat situ. Yang selalu yang dipimpin oleh Cakwa diri sendiri, diorang tiada. Maksudnya itulah, kadang-kadang kita memang daripada orang luar. Ini maksud saya ialah macam mereka sendiri macam tadilah kita cuba untuk komuniti ibu bapa tadi kan. Ini dari segi komuniti Tok Batin tu sendiri, kalau mereka difahamkan kan, ataupun antara mereka berkomunikasi lah, maksudnya kampung saya buat ni, kampung saya berjaya kan, kampung ni buat ni kan. Sekejap ya. Boleh tak apa cikgu. Okey, sorry. Maaf ya semua. Dekat pula sekarang waktu nilam kan dia orang. Waktu nilam. Okey. Waktu nilam. Baik. Itulah maksudnya dari cabaran Tok Batin tu sendiri yang kita nampak ialah keupayaan diri sendiri kan, keupayaan, tapi dia mungkin kepimpinan dia mentadbir orang di bawah dia mungkin ya, tapi dari segi dia nak mentadbir dengan arus pembangunan yang ada tu agak kekangan jugalah. Ya, sebab ada diorang duduk, ada yang kadang-kadang tu ada yang macam mana nak cakap ya, dia ada yang Tok Batin yang macam ada yang aktif, ada yang tak aktif.
Dia jadi cabaranlah dia kalau dia sendiri pun tak aktif macam mana dia nak Ha. memimpin orang di bawah dia kan. Itu salah Hmm. satu cabaranlah. Lagi tu salah satu cabaran tadi yang tidak tahu Tak membaca dan tahu. menulis. Itu pun Mm-mm. masalah juga. Dia tak pandai nak berkomunikasi pun Mm-mm. satu masalah juga. Right. Tetapi itulah pilihan kadang-kadang di kampung-kampung ni, Komuniti. itulah pilihan komuniti itu sendiri. Ha. Dia Jadi, pilih tak tahu dari sudut apa, ha. saya pun tak tahulah kan Saya sebab saya kan mempertimbangkan. jarang duduk dekat kampung kan. Tapi itulah ya kalau dia suka, Itulah dia. itulah dia pilih sebagai pemimpin. Ha. Ah, Jadi ah. Tok Batin ni dia kira tetap ke atau ada pusingan ke, ada giliran ke? Kalau dia letak jawatan, baru boleh orang Baru. lain naik. Kalau dia tak mau letak jawatan, tak boleh nak buat apa. Kalau Oh, macam tu. Kalau dia nak serahkan pada anak dia pun boleh. oh, dia boleh, Ah, dia di ah, institusi yang begitu. Baik, baik. ah. Jadi kita, okey. Jadi, nampaknya apa, kita dah nampaklah, maksudnya, mungkin, bahagian Tok Batin ni mungkin cabarannya ada, kalau macam langkah tu ialah memperkasakan mereka lah sebenarnya, memperkasakan peranan mereka. Hmm. Kan, memperkasakan peranan mereka dari aspek pembangunan, apa, pembangunan, diri mereka yang pertama, mungkin lagi satu dari aspek pembangunan kemahiran mentadbir mereka lah. Kan, jadi terima kasih banyak-banyak cikgu. Kalau Ya. ada apa-apa cadangan lain yang cikgu tak kisahlah dari segi ibu sebagai ibu bapa, sebagai guru, sebagai wakil komuniti ke yang saya terlepas pandang untuk cikgu kemukakan pada saya. Saya rasa sekolah pun boleh buat sekolah pun boleh boleh panggil Tok Patin ni untuk kita bagi pendedahan juga tentang pendidikan anak-anak dia orang lah. Pendidikan ataupun tasiah lah anak-anak kan yang berlaku di sekolah kan, kita boleh buat sarana lah kan, sarana ibu bapa dan Tok Patin ni sekali lah untuk kita nak memantapkan lagi institusi pendidikan di kalangan anak-anak orang asli lah, terutamanya lah kalau di Ya, Tapah ya, ni lah betul, kan. betul, betul. Baik. Itu salah memang kita ada buat lah kan. Sebab Tok Batin pun dia kalau kita bagi dia input, dia boleh sampaikan kepada komuniti tu tentang anak-anak ni, terutama kalau masalah macam masalah ponting sekolah ke, Ya. tidak ada ke sekolah, ataupun tentang pendidikan anak-anak macam mana, suruh dia orang tengok ataupun ambil tahulah tentang pendidikan anak-anak pun bolehlah kita buat macam tu kan. Baik, Jadi diorang cadangan bagus. kita boleh lagi lepas tu hubungan kita lebih mesra lah antara Tok ibu bapa dan guru-guru Ya. lah kan. Sebab kita ni komuniti tu, kadang-kadang antara satu komuniti dengan komuniti yang lain tu kita tidak berkomunikasi. Kan, maksud saya kita nak maksimumkan maksimumkan komunikasi itulah macam cikgu kata tadi, bawa mereka ke sekolah dan sebagainya. Jadi Ya. kalau kalau tiada apa-apa, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak cikgu dalam keadaan cikgu tengah buat program Ninam dia. Terima kasih banyak. Tak Jadi apa. untuk makluman cikgu, apa yang sebagai penyelidik kami tidak boleh mendedahkan siapa saja yang terlibat dalam sesi temu bual kami. Ya, jadi dan kami juga akan kembali kepada cikgu, andai kata data-data ni kami nak guna, kami tanya dulu cikgu selesa tak, sebab nama kita tak akan sebut, kita tak akan sebut nama, kita tak akan sebut bila, di mana, siapa, semua kita tiada, lokasi semua tiada. Sebab yang ni kira sulit dan kami juga sebagai pendidik boleh diambil tindakan jika identiti cikgu macam kadang-kadang terancam dan sebagainya Ya. jadi kami pun maksudnya perkara ini kami pun kena perhalusi juga sebab kita melibatkan banyak entiti jadi nak maklumkan cikgu untuk perkara yang ini ialah, dan perbualan kita ini pun dikira sulit. Tidak ada hanya pada peringkat penyelidik sahaja. Okay. Tidak didedahkan kepada mana-mana pihak yang lain. Tidak kecuali akan digunakan dalam penyelidikan untuk laporan yang kami katakan anonymous lah. Tidak dia punya itu tidak diketahui siapa dan di mana inform. Jadi dan bagi pihak ahli penyelidik dan daripada ketua saya Dr. Nur Faizah, saya Profesor Madia Dr. Dahlia ingin mengucapkan terima kasih sebab saya jumpa banyak
perkara. Mungkin kita boleh berjumpa cikgu sebab Ya. saya memang penyelidikan saya memang dalam membaca ya. Saya pun rasa macam saya rasa terpukul sebab apa saya buat duduk dekat universiti tapi orang dekat luar sana perlu bantuan saya tak buat apa-apa. Jadi insyaAllah kalau ada rezeki nanti kita akan berjumpa. Terima kasih banyak cikgu ya. Ya, sama-sama. Selamat sejahtera. Okay, bye. Okay, say off ya. Saya off saya pun. Terima Okay, kasih. bye. Sama-sama.